Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang soalan esei nombor 9 bahagian B, modul intervensi pembelajaran yang kamu dah jawab dalam perkampungan ilmu minggu lepas. Okey, jom kita start. Okey, bahagian B soalan esei, dia kan ada dua soalan 9 dan 10. Boleh pilih mana salah satu, dua-dua membawa pada 20 markah. Bahagian C ada satu soalan sahaja, nombor 11, yang itu wajib jawab. Okey, untuk soalan nombor 9, okey, mana-mana soalan esei lah. Bila first dapat, baca dulu rangsangan yang diberikan 3 kali. Okey, yang ni kita bagi sebagai rangsangan ataupun petunjuk lah, cue untuk kamu jawab soalan yang seterusnya. And then pergi kepada soalan anak dia. Baca kali pertama, baca je dulu. Baca kali kedua, please ambil lah highlighter ke pen ke apa, gariskan atau highlightkan kehendak soalan. So A1, dia nak kamu huraikan struktur dalaman daun yang disesuaikan untuk mengoptimumkan fotosintesis. Okey, dia bagi ada 4 markah. So maksudnya untuk dapatkan 1 markah, bagi 1 poin, kamu kan ada struktur dalaman daun dan bagaimana struktur dalaman tu mengoptimumkan fotosintesis. Okey, dekat sini ya, rangsangan tu akan bantu kamu di mana mengoptimumkan fotosintesis ni. Okey, apa yang diperlukan untuk mengoptimumkan fotosintesis tu? Of course, elemen-elemen yang terlibat dalam membentuk proses fotosintesis. Ingat balik dia punya persamaan tindak balas. Persamaan tindak balas dia tu. Okey, kalau tak ingat pun dekat sini rangsangan akan bantu kamu. Sebab dekat rangsangan tu dia dah bagi tahu tah, fotosintesis memerlukan pigmen klorofil untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, gas karbon dioksida dan air. So 4 elemen ni kamu kena cari dia punya struktur dalaman yang membantu dia untuk mengoptimumkan fotosintesis. Okey, kita tengok dia punya skema pemarkahan. Alright. Contoh jawapan yang pertama P1. Epidermis atas dan bawah mempunyai kutika berlilin yang luksina membenarkan cahaya sampai ke dalam sel daun yang ada kloroplast. Okey, so sini adalah struktur dia. Epidermis atas dan bawah mempunyai kutika berlilin, okey, yang luksina. Okey, sini mengoptimumkan dia, membenarkan cahaya. Okey, membenarkan cahaya. Yang kedua, mesofil palisad mempunyai banyak kloroplast untuk penyerapan cahaya yang maksimum. Okey, so mesofil palisad ni adalah struktur dalaman daun. Penyerapan cahaya yang maksimum adalah untuk mengoptimumkan fotosintesis. P3, mesofil palisad lagi. Okey, P kali ni disusun dengan rapat dan menegak untuk apa pun menerima cahaya yang maksimum. Okey, dan P4, sel mesofil palisad tersusun longgar. Okey, ini struktur dalaman. Dia punya mengoptimumkan fotosintesis untuk memastikan pertukaran gas yang cekap. P5, tisu xilem disusun membentuk tiub panjang untuk mengangkut air. Okey, tisu xilem membentuk tiub panjang. Okey, so untuk mengoptimumkan dia mengangkut air dan garam mineral. Tisu flower mempunyai plat tapis untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain. So tisu flower, plat tapis adalah struktur dalaman daun, mengangkut hasil adalah untuk mengoptimumkan proses fotosintesis. So okey, bila dia bagi tahu huraikan, dia memang kena ada satu complete sentence. Kamu kena tengok apa yang dia nak. Okey, apa yang dia nak. So rangsangan ni dah tolong untuk kamu trigger apa sentence, full complete sentence tu. Maksudnya kamu just kena memorize struktur dalaman daun lah, which one is for which one. Okay, so baru dalam satu sentence complete baru dapat 1 markah. Bila perkataan huraikan tu, dia memang biasanya akan jadi kena create satu sentence yang well complete. Okay, kalau dia bagi soalan dia nyatakan, mungkin. Okay, kalau nyatakan biasanya jawab epidermis atas bawah saja pun dah okey. Mesofil palisad saja pun dah okey kalau nyatakan. Okey, tapi kalau perkataan huraikan, terangkan, jelaskan, biasanya dia membawa kepada satu sentence yang panjang. Alright. Okey, kita tengok contoh di sebelah ni yang cikgu pilih salah satu jawapan daripada kawan kamu.
Okay, so yang pertama boleh dipuji adalah dia jawab dalam bentuk point. So ingat dalam biologi, walaupun soalan tu adalah esei, tapi kamu digalakkan jawab dalam bentuk point. Okay, jangan jawab dalam bentuk paragraf. So yang pertama, point dia kutika terdiri daripada lapisan berlilin, melapis bahagian epidermis dan bawah daun. So kalau tengok point yang pertama ni memang tak dapatlah bagi markah. Okey, pergi kedua, kutika bersinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. So pemeriksa akan kira dua sentence ni sebagai P1. Okey, P1. And then yang kedua, epidermis terdapat di permukaan atas daun. Okey, yang ni point tak lengkap. Epidermis saya tidak mengandung kloroplas dan okey. Yang ni tadi kalau mesophyll palisade. Okey, yang ni dia akan jadi P1 yang kedua. So repeat another point. Okey, maksudnya still dapat satu markah lagi. Sel mesophyll palisade itu susun secara tegak dan padat untuk membawa cahaya maksimum. Okey, so yang ni kita boleh bagi dia point yang P3, menerima cahaya yang maksimum. Okey, P3. So maksudnya total markah yang kamu dapat adalah 2 markah. Sebab tu dalam exam, kalau boleh tolong jangan limitkan point jawapan kamu kepada 4 sahaja. Contohnya dia bagi 4 markah, so kamu pun jawab 4 sahaja. So kadang-kadang kita kena spare lebih point tu untuk menyelamatkan diri lah daripada dipotong markah ataupun tak boleh nak tolong kamu lagi untuk dapat markah yang lain daripada tu. So macam jangan limitkan. Bila dah cukup 4 point dia rasa dah settle, keluarkan je semua yang kamu tahu. Kita tak tahu yang mana point yang boleh bantu kita untuk dapat markah. Okay, dan soalan 9A2, tindak balas fotosintesis dapat berkali oleh persamaan kimia berikut. So air plus karbon dioksida dengan kehadiran tenaga cahaya matahari dan klorofil menghasilkan glukosa tambah oksigen tambah air. So dia kata mekanisme fotosintesis melibatkan tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Huraikan mekanisme tindak balas tersebut. Okay, again huraikan. So markah ada 6. Tapi soalan ni sebab semua pun tengok buku teks kan, so semua dapat full complete lah jawapan macam skema beri ni. Okay, skema ada 9 point. Okay, 9 point. So walaupun untuk tindak balas bersandarkan cahaya dia dah ada 7 point, tapi kalau boleh listkan juga tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, walaupun dekat skema ni kata mana-mana 6, tak apa, spare je untuk keselamatan diri sendiri. Okey, so yang ni cikgu rasa tak ada masalah, cuma kita tengok jawapan kawan kamu ni. Okey, yang ni yang cikgu cakap kalau boleh jangan buat dalam bentuk paragraf. Okey, yang ni dia macam sumbat semua point dalam satu paragraf. So please buat dalam bentuk point, make it pleasant untuk orang tanda kerja kamu. Okey. Okey, kita still lagi dalam soalan 9A2, tapi tadi kamu boleh dapat full mark sebab masing-masing boleh copy daripada buku teks kan. So let's imagine sekarang ni kita dalam exam, adakah kamu boleh list down sesempurna daripada buku teks tu. So kita try untuk come out dengan satu teknik ataupun tak salah teknik ke tips ke untuk kamu memorize semua flow untuk tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, dia yang lebih penting kamu faham dan ingatlah, tapi paling kurang hopefully selepas kamu tengok slide ni kamu boleh dapat memorize dalam 5 point pun dah cukup baik. Okay, kita buat sama-sama. So yang pertama, kamu kena faham fotosintesis tu dihasilkan ataupun terbentuk melalui 2 proses, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, so untuk tindak balas bersandarkan cahaya, cikgu akronimkan dia sebagai tilakoid cahaya. So maksudnya kamu tahulah bila tindak balas bersandarkan cahaya dia berlaku di tilakoid. Okay, untuk first flow kita ambil huruf T.
Kita ambil huruf T, kita jadikan dia untuk trigger point yang pertama, which is tenaga cahaya diserap oleh pigment fotosintesis dan tempat berlaku adalah di thylakoid. So nanti for sentence dia kamu boleh generate tenaga cahaya diserap oleh pigment fotosintesis di permukaan thylakoid. Okey. Flow yang kedua. Okey, nampak yang I ni cikgu gantikan dengan anak panah. So kita generate point yang kedua, TC. Okey, cikgu simplify je. Kamu buat nota nanti pun buat simple je, tapi make sure kamu faham lah apa singkatan yang kamu gunakan tu. So tenaga cahaya menguja elektron, okey, yang ni elektron E minus tu menguja elektron ke aras yang lebih tinggi, Kita imaginasikan dekat sini ada cahaya matahari. So tenaga cahaya matahari ni akan diserap oleh pigment fotosintesis dekat thylakoid ni. Alright. And then bila sampai dekat sini, tenaga cahaya ni dia akan menguja elektron. So mungkin elektron ni ada kat bawah ni, so dia akan macam jump ke atas. Okey. So dia akan menguja elektron ke aras yang lebih tinggi. Okey, next point yang ketiga. Kita ambil huruf A untuk trigger point yang ketiga. So tenaga elektron tadi akan digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Okey, menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. So A tu stand for ATP. Untuk yang keempat, kita ambil D ni stand for NADP. Okey, kamu perlu faham elektron yang diterujakan tadi tu, dia akan melalui satu perjalanan panjang. Okey. Okey, adalah tempat root dia tu dalam thylakoid ni, dalam chloroplast ni. Okey, dia akan berjalan. So penerima terakhir dia adalah NADP. Okey, penerima terakhir dia adalah NADP+. So nanti NADP+ ni dia akan bergabung dengan ion hidrogen untuk menghasilkan NADPH, iaitu ejen penurunan. Okey, untuk menghasilkan NADPH iaitu ejen penurunan. So nanti kita tengok dari mana datangnya H+ ni, dari mana datangnya ion hidrogen ni. Okey, dalam buku teks dia ada step yang kelima ni, dia ada cerita pigment chlorophyll ni akan menarik elektron daripada molekul air tu, okey, untuk melalui proses fotolisis air. So fotolisis air ni adalah breakdown H2O ni. Okey, H2O ni akan dipecahkan ataupun diuraikan kepada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, dengan kehadiran cahaya dan klorofil. Yang ni kalau by this time tak ingat lagi pun tak apa, tapi kena faham yang fotolisis air tu adalah pemecahan molekul air kepada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So ion hidroksida ni yang digunakan untuk membentuk NADPH. Okey, sini datangnya ion hidrogen tu. Alright. Okey, so untuk fotolisis air ni H. Okey, kita ambil huruf H ni untuk generate point yang ke-5. Okey, next. Okey, yang ke-6 ion OH, ion hidroksida akan kehilangan elektron dan membentuk gas oksigen dan H2O. Okey, dia akan bentuk air balik. So, point ke-6 ni cikgu tak tahu nak ambil huruf apa. So, Y ni kita akan macam, let's say ion Y. Buatlah reka apa-apa pun asalkan kamu boleh ingat benda tu. Sebab tak ada huruf yang sesuai dah. Tapi, kita just for the sake of your memory, untuk ingat flow yang berlaku dalam tindak balas cahaya ni. Okey, so nampaklah dalam tindak balas cahaya, bersandarkan cahaya ni, okey, dia akan bebaskan gas karbon dioksida dan juga membentuk molekul air. Alright, so settle dah sebenarnya untuk part bersandarkan cahaya. Kita tengok, okey, untuk tidak bersandarkan cahaya. So, stroma no cahaya. Ini adalah singkatan untuk
tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, so kamu tahulah dia berlaku di stroma. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. So kita ambil huruf pertama S. Bukan huruf S. Kita ambil huruf T untuk generate point yang pertama. Karbon dioksida diikat kepada 5 karbon untuk menghasilkan sebatian 6 karbon. Okey, yang kedua N. No. Okey, NADPH dan ATP turunkan sebatian organik tadi kepada monomer glukosa. So kalau dalam kimia, cikgu tak sure kalau kamu belajar ke tak bentuk sebatian karbon. Okey, kalau 5 karbon biasanya dia akan bentuk lebih kurang macam ni lah. So setiap ni ada C. Okey, ini kita imaginekan kepada 5 karbon. So bila 6 karbon dia akan bentuk macam ni. Okey, so yang ni akan jadi 6 karbon. So biasanya 6 karbon ni adalah monomer glukosa. Okey, monomer glukosa. So NADP dan ATP tadi turunkan sebagian organik kepada monomer glukosa. So next apa yang jadi pada glukosa ni? Okey, glukosa ni akan terkondensasi untuk menjadi kanji, dan kanji disimpan di dalam stroma. Okey, untuk glukosa ni pun sebenarnya tak ada huruf untuk trigger juga. Tak apalah, ambil je lah mana-mana A ke. Okey, A stand for kanji ke ataupun A for glukosa kat belakang ni, tak kisahlah. Tapi ini cara yang cuba cikgu nak guide kamu. Kalau kamu ada lagi teknik lain yang boleh diusahakan, go for it. Okay, masing-masing mungkin ada cara masing-masing. Okay, so sebenarnya dalam tindak balas general, persamaan tindak balas fotosintesis ni kan dia ada yang ni je kan, air, karbon dioksida, okay, cahaya klorofil, glukosa, oksigen, air. So mana pergi NADP, mana pergi ATP, semua tu. Okay, sebenarnya semua tindak balas yang berlaku dalam kedua-dua tindak balas bersandarkan cahaya ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya, full equation dia, persamaan tindak balas penuh dia adalah seperti ini. Okay, ni adalah persamaan penuh tindak balas, tapi kamu tak go through lah benda ni. Kalau kamu kena go through benda ni kan trauma pula kan nak belajar pasal fotosintesis. So yang ni tindak balas ni adalah yang telah disummarizekan. Okay, so kalau kamu rasa macam berat nak kena ingat 12 H2O tambah 6 CO2 menghasilkan C6H12O6, semua bilangan tu, bersyukurlah sebab kamu tak perlu hafal pun yang ini. Okay, yang ni kalau yang ni lagi teruk lah kamu kena hafal. So yang ni dia update sikit je daripada kalau adik-adik form 1 dia kena ingat air tambah karbon dioksida. Okay, dia boleh tulis persamaan perkataan je kan, tapi kamu kena itulah membezakan 3/5 dengan 3/1. Okay, kamu kena tahu jumlah balance equation tu, berapa molekul air, berapa molekul karbon dioksida. Okay, itu sebab kita dah belajar, kamu dah belajar kimia juga kan, so dah pandai untuk balance kat equation kiri dan kanan tu. Okay, so hopefully daripada berapa ni, daripada 9 point ni sekurang-kurangnya dapat 3, 4, 5 hari ni pun dah cukup. Okay, kalau rasa tak faham, cuba datang dengan idea sendiri. Usahakan untuk kamu boleh juga memorize ke semua point ni. Alright, okay, good luck for that. Okay, next soalan 9B. Okay, rajah 9.1 menunjukkan graf isi padu karbon dioksida yang diambil bertambah dan berkurang oleh tumbuhan mengikut keamatan cahaya yang berbeza. Okay, nampak ada perkataan berbeza tu. And then titik P. Okay, titik P ialah titik pampasan di mana kadar pengambilan dan pembebasan karbon dioksida adalah pada kadar yang sama. Okay, next soalan dia, satu tumbuhan diletakkan di dalam rumah hijau di mana keamatan cahaya dikawal
pada aras optimum sepanjang hari. Terangkan bagaimana keadaan ini mempengaruhi titik P. Okey, 5 markah. So ingat bila nak jawab soalan ni, make sure perkataan ataupun ayat keamatan cahaya dan juga titik P ni kena ada dalam poin yang kamu nak jawab. Sebab randomly ramai yang boleh jawab tapi dia tak kaitkan pun dengan keamatan cahaya dan juga dia tak cerita pun titik P. Sebenarnya titik P ni dulu yang kamu kena ambil berat. Okey, so kita tengok macam mana skema jawab. Okey, cadangan jawapan yang pertama, titik P tidak berlaku ataupun tidak wujud. So kenapa titik P tu tidak wujud? Okey, kalau tadi graf yang diberi dia ada titik P sebab berlaku ada persilangan di mana kadar pengambilan karbon dioksida adalah sama dengan kadar fotosintesis. Okey, let's say ni paksi X kan adalah keamatan cahaya. Yang ni adalah pengambilan CO2 kan. So katakanlah dekat skala ni ada 0, 1, 2. Okey, so dekat keamatan cahaya 2 ni kita kata berlaku titik pampasan. Okey, berlaku titik pampasan. Tapi dalam situasi soalan yang diberi dia kawal cahaya. So maksudnya katakanlah 2 tu adalah cahaya optimum. 2 tu adalah cahaya optimum. So maksudnya dekat yang tempat 2 ni terus graf tu menaik. Maksudnya tak adalah berlaku persilangan untuk P tu. P tidak wujud. Okey, tak ada P. Dia tak ada kadar pengambilan CO2 tu lagi rendah daripada dekat graf ni. Okey. So, poin yang kedua, kadar fotosintesis lebih tinggi pada tahap optimum keamatan cahaya berbanding dengan kadar respirasi. So, ni poin yang kedua. Maksudnya kadar fotosintesis lebih tinggi berbanding dengan kadar respirasi. So, P3, pengambilan atau penyerapan karbon dioksida semasa fotosintesis sentiasa lebih tinggi daripada persekitaran. So, logically semakin bertambah keamatan cahaya, tapi dia tak semakin bertambah sebenarnya. Dia kan kontrol, tapi still pengambilan karbon dioksida semasa fotosintesis akan sentiasa lebih tinggi. Okey, dan P4 lebih glukosa akan dihasilkan. So lebihan glukosa tu dihasilkan untuk memastikan berlaku pertumbuhan perkembangan bunga atau pembentukan buah dalam tumbuhan. Okey, dan P6 oksigen berlebihan dibebaskan ke atmosfera atau persekitaran. Okey, kita tengok contoh kawan kamu jawab. Okey, ini jawapan yang pertama. Still jangan buat dalam bentuk paragraf Okey, kita check je jawapan dia. Apabila keamatan cahaya pada aras optimum, kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi. Okey, dan berbanding kadar respirasi. So yang ni kita boleh bagi dia P2. Gas karbon dioksida perlu diserap dari atmosfera melalui stroma untuk menampung kadar penggunaannya dalam fotosintesis. Boleh lah, tapi dia macam tak ada kena-mengena sangat lah. Okey, gas oksigen yang berlebihan akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, yang ni P6. Pada masa yang sama, kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Oleh itu, glukosa berlebihan disimpan dalam bentuk kanji oleh tumbuhan. Instead of disimpan dalam bentuk kanji, tukar jadi P5 ni. Okey, tukar jadi P5. Okey, kadar penghasilan glukosa melebihi kadar penggunaan glukosa. Okey, yang ni kita boleh bagi dia P4. So, overall kita boleh bagi dia 3 markah. Okey, 3 markah. Okey, next jawapan kamu-kamu yang seterusnya. Okey, yang ni nice dalam bentuk point. Buat dash macam ni je, tak payahlah buat star ke bunga ke apa, dash je dalam bentuk point. Pada titik P berlakunya titik keseimbangan yang juga diperlukan pembesaran. Pergerakan bersih antara gas adalah sifar. So kita tak ada istilah pergerakan bersih antara gas adalah sifar, tak ada Hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi. Dia bukan tak ada pergerakan bersih antara gas tu.
Tapi dia tak menjawab soalan. Dia tak menjawab soalan yang titik P tu tidak berlaku ataupun tidak wujud. Okey, yang kedua poin dia, hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya untuk respirasi tumbuhan pun tak ada. Okey, kadar respirasi mesti melebihi kadar respirasi setiap hari untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan bunga biji benih berlaku. Boleh bagi markah kadar respirasi melebihi. Dia faham tak kalau kamu baca poin yang ketiga ni, dia tak menjawab soalan tau, dia bagi tahu fakta. Okey, fakta ni memang ada dalam slide yang cikgu bagi. Cikgu kata kadar respirasi no, dia sepatutnya bukan kadar respirasi ni. Kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi sehari untuk memastikan, ataupun kadar fotosintesis mesti, dia terbalik ni yang ni. Setiap hari untuk memastikan pertumbuhan dan penghasilan bunga biji benih berlaku. So yang ni salah, dia terbalik. Okey, bertukar ni. Kadar respirasi yang ni pun bukan terbalik ni. Kadar respirasi mesti melebihi kadar respirasi lagi. That's why dalam exam tolonglah baca 2-3 kali jawapan sendiri. Selain daripada baca 2-3 kali soalan, baca 2-3 kali jawapan sendiri. Okey, pada masa yang sama gas oksigen berlebihan di dalam perut di bebas kat atmosfer. Okey, yang ni je dapat markah P6. So dapat 1 markah. Okey. Okey, last question 9C. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada sel pengawal yang dipengaruhi oleh pengangkutan air kalium secara aktif ke dalam sel pengawal dan kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. So point dia dekat situ, secara aktif pengangkutan ion kalium dan juga kepekatan sukrosa. Okey, soalan dia, huraikan mekanisme pembukaan liang stoma pada tumbuhan tersebut. Huraikan mekanisme pembukaan liang stoma pada tumbuhan tersebut. Okey, so dia punya skema ni sama dia dengan slide yang cikgu bagi. Kita cek jawapan yang kawan kamu buat. Okey, poin pertama dia, di sel pengawal ion kalium bergerak ke dalam. Ayat dia terbaliklah sikit tapi masih boleh diterima. So ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Okey, so yang ni kita boleh bagi dia P1. Maka keupayaan larutan dengan sel pengawal meningkat. Okey, yang ni P2. Di dalam sel pengawal pula, kepekatan sukrosa meningkat kerana fotosintesis berlaku. Okey, yang ni boleh bagi P3. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal meningkat. Alright, P4. Dengan pengambilan ion kalium bla bla bla. Okey, keupayaan air dalam sel pengawal menurun ataupun berkurang. P5. Molekul-molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. P6. Okey, lalu menyebabkan sel menjadi segah dan melengkung keluar. P7. So perfect 5. Okey, perfect 5. Okey, so bila dia kata huraikan mekanisme pembukaan liang stoma pada tumbuhan tersebut, tapi dia trigger you awal-awal dengan pengangkutan air kalium dan kepekatan sukrosa, tapi markah dia 5 sahaja. So kita check dekat sebelah kenapa boleh conclude sebagai 5 markah sahaja. Okey, kenapa dia boleh bagi you sampai 5 markah sahaja? Sebab sama ada liang stoma tu terbuka disebabkan oleh pengambilan ion kalium ataupun disebabkan oleh kepekatan sukrosa. Poin kedua-duanya sama sahaja. Kecuali yang atas sekali, ion kalium masuk ke dalam sel pengawal ataupun fotosintesis berlaku yang menyebabkan seterusnya stoma terbuka. Okey, yang bezanya dua ni sahaja. Okey, lepas pada tu keupayaan larutan meningkat, kepekatan sukrosa tinggi, air menurun, molekul air meresap masuk secara osmosis sampailah ke stoma terbuka. Yang ke bawah ni poin dia sama sahaja. Sebab tu dia boleh share point untuk kamu dapat 5 markah sahaja. Which is kalau kamu listkan semua pun tak ada masalah. Okey, yang penting dia akan pilih mana-mana 5 asalkan cukup untuk kamu dapat full mark 5 markah. Okey, so that's it.